Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas Expert Science tingkatan 4 di mana kita masuk kepada last subtopik dalam bab 6 iaitu unit 6.3.1 yang bertajuk Sistem Sokongan Tumbuhan, Daratan dan Akuatik, di mana dalam unit ini kita akan fokuskan kepada sistem sokongan tumbuhan berbeza dengan sebelum ini yang kita fokuskan kepada haiwan dan juga manusia. So, first kali kita kena tahu tentang kepentingan sokongan. Antara kepentingan sokongan yang pertama ialah memastikan tumbuhan tumbuh tegak. Apa kepentingan tumbuhan itu tumbuh tegak? Yang pertama, supaya apabila tumbuhan itu tumbuh tegak, daun akan terdedah di bahagian atas dan daun ini akan terdedah kepada cahaya matahari, di mana cahaya matahari ini berfungsi untuk proses fotosintesis iaitu proses membuat makanan. Okey, seterusnya bahagian lain iaitu bunga. Bunga memberi kepentingan dari segi mendedahkan dia kepada serangga dan juga angin untuk proses-proses pendebungaan. Dan bahagian yang ketiga iaitu buah, di mana buah berfungsi untuk penyebaran biji benih. Selain daripada untuk memastikan tumbuhan itu tumbuh tegak, kepentingan sokongan yang lain adalah untuk menyokong berat tumbuhan. Dan yang ketiga, untuk menyedia kekuatan ataupun memberikan kekuatan bagi tumbuhan tersebut untuk menentang halangan seperti angin dan juga air. Untuk slide yang seterusnya, kita lihat kepada sistem sokongan utama tumbuhan, iaitu ia terbahagi kepada dua. Sokongan utama yang pertama adalah batang dan yang kedua adalah akar. Batang berfungsi untuk menyokong berat batang dan juga daun, dan akar berfungsi untuk mencengkam tanah. Seperti dalam gambar rajah yang awak boleh lihat di sebelah ini, menunjukkan rajah ataupun gambaran sebenar batang, pokok dan juga akar. Sistem sokongan tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu darat dan juga akuatik. Bagi tumbuhan darat, ia terbahagi kepada dua, iaitu berkayu dan juga tidak berkayu, di mana tumbuhan darat yang tidak berkayu ini juga kita panggil sebagai tumbuhan herba. Okey, kita pergi satu persatu bagi tumbuhan darat berkayu dulu. Tumbuhan darat berkayu mempunyai ciri-ciri seperti besar, tinggi dan juga tisunya terbina daripada lignin, di mana lignin ni adalah bahan kompleks yang lebih keras ataupun lebih tegar. Sokongan tambahan bagi tumbuhan darat berkayu ini adalah akar baner, akar sokong dan juga akar jangkang. Mungkin kamu pernah belajar bagi tahun-tahun sebelum ini tentang sokongan tambahan bagi tumbuhan darat berkayu ini. Dan contoh-contohnya bagi akar baner yang selalu kita lihat di hutan-hutan iaitu pokok durian, pokok angsana dan juga pokok ru. Bagi akar sokong pula, contohnya pokok pandan, pokok banyan dan juga pokok ara. Bagi akar jangkang, tak lain dan tak bukan yang selalu kita tengok sebelum ni iaitu akar jangkangnya contohnya adalah pokok bakau. Okey, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan tumbuhan darat berkayu yang berakar baner. Contoh gambar yang pertama, akar baner. Akar baner ni sentiasanya selalunya kita lihat di dalam hutan. Okey, kemudian akar sokong seperti ini. Akar sokong ini adalah salah satu contoh. Banyak lagi contoh lain yang kita boleh lihat dekat sekeliling kita. Dan juga akar jangkang. Akar jangkang yang awak lihat ni dia menjangkang keluar daripada bahagian batang tu. Okey. Seterusnya, bagi tumbuhan darat tidak berkayu. Bagi tumbuhan darat tidak berkayu, dia mempunyai ciri-ciri seperti bergantung pada air untuk sokongan dan juga air itu sendiri memberi kesegahan bagi memastikan pokok tersebut tegak dan tidak layu. Sokongan tambahan bagi tumbuhan darat tidak berkayu ini adalah sulur paut, batang melilit, akar cengkam dan juga akar berongga.
Ini juga awak telah belajar masa dalam tingkatan 3. Okay, kita pernah belajar sebelum ni dalam tingkatan 3. Dan contoh-contoh bagi pokok sulur paut iaitu pokok timun, pokok labu. Bagi contoh pokok yang batang melilit adalah pokok seri pagi, pokok peria. Bagi akar cengkam, pokok deduit dan pokok orkid. Yang ni awak selalu lihat dia mencengkam pada pokok lain. Dan akar berongga seperti pokok betik, di mana akar berongga ni dia selalu di tempat yang berair lah kan. Okey, kita tengok tumbuhan darat tidak berkayu. Ini adalah gambaran sebenar ataupun gambar-gambar sebenar yang menunjukkan akar cengkam. Okey, ini untuk akar cengkam. Kemudian batang melilit. Kemudian sulur paut. Dan batang berongga, ya. Ni batang berongga. Ni yang contoh tadi katanya pokok betik. Okey, seterusnya kita masuk kepada tumbuhan akuatik. Tumbuhan akuatik mempunyai ciri-ciri, iaitu yang pertama, tiada tisu berkayu. Maksudnya di sini tumbuhan akuatik tu batangnya sendiri tidak berkayu. Lembut, lebih lembut, mudah dipatahkan. Okey, dan sokongan utama bagi tumbuhan akuatik ini ialah disebabkan adanya daya apungan air. Disebabkan adanya tisu erenkima di mana sel berdinding nipis dan ia membentuk ruang-ruang udara. Dan seterusnya batang yang berongga. Jadi maksudnya kat sini batangnya sendiri mempunyai ruang-ruang udara di mana sifatnya lebih ringan dan ia menyebabkan bila adanya kehadiran udara di situ, pokok tersebut terapung, boleh terapung di permukaan air. Okey? Itu untuk ciri-ciri tumbuhan akuatik. Contohnya awak boleh lihat di sini kita ada keladi bunting. Okey, keladi bunting kalau awak lihat dekat situ, batangnya juga macam awak nampak macam bukan sebatang kayu macam tu. Dia macam gemuk-gemuk kan. Sebenarnya dia adalah batang berongga di dalam. Kemudian kita boleh lihat pokok kiambang. Okey, pokok kiambang juga adalah pokok yang terapung di air dan juga pokok teratai. Okey. Okey, so untuk sistem sokongan bagi tumbuhan daratan dan akuatik, saya stop dulu di sini dan saya akan sambung lagi untuk video yang seterusnya. So, stay tune ya guys.